Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya nak sambung untuk perbincangan tutorial Atomic Structure bagi 2.2. Atau topik 2.2. Pengenalan kepada 2.2 ni iaitu berkaitan dengan set quantum number. Dalam set quantum number ni kita ada simbol bagi set quantum number adalah yang ni, senarai ni kan. Kita ada N, kita ada L, kemudian M dan juga S. So ni wakil kepada dia punya set quantum number lah. So yang N ni refer kepada principal quantum number. Kalau kita tengok dekat soalan B ni, soalan A ni saya tak mau bincang lah, so berkaitan dengan definition saja. So untuk pengenalan kepada N ni, so ni dia panggil apa? Principal quantum number N. Ni untuk N ni adalah dia refer kepada kalau saya buat dia punya circle electron around the nucleus ni. Contoh gambar rajah ni, dan kita ada kat sini N1, N2 dengan N3 dan seterusnya lah, N4, N5, N6, N7 sampailah N infinity. Dan untuk perbincangan berkaitan dengan chapter ni, dia tak adalah terlalu banyak sangat N tu. Selalunya kita pilih N1, N2, N3, ada sikit N4 dalam perbincangan. Dan yang kedua kita ada L. So yang pertama adalah principal quantum number N. Ni selalunya refer kepada dia punya shell ni. Kita panggil apa? Satu shell kat sini, shell yang kedua, shell yang ketiga. So kita tengok N ni adalah refer kepada principal quantum number ataupun energy level ni lah. Nampak N1, N2, N3. Kemudian untuk L ni kita refer kepada shape. Dan di segi bilangan orbital yang wujud, sebelum kita bincangkan berkaitan dengan orbital ni, saya nak jelaskan dululah satu-satu ni. Dan kita ada L ni adalah shape kepada orbital. Kemudian M ni adalah dia punya orientation. Dia panggil untuk L adalah angular momentum quantum number ataupun dipanggil azimuthal. Ejaan dia azimuthal quantum number. Sambung terus lah, L. L ni adalah refer shape of orbital tersebut lah. Kemudian kita ada magnetic quantum number. Magnetic quantum number adalah M. So ni M ni adalah magnetic quantum number. Kita ada shape dia. Kemudian M ni adalah dia punya orientation bagi shape yang sebelah sini. L ni sebagai shape kepada orbital tu. Maksudnya M ni adalah dia punya orientation dia. So dia punya kedudukan daripada 3D axis. Maksudnya kita ada XYZ axis. So kita nak tengok dia punya bentuk. Kemudian dia punya position pada orientation yang mana. So ni refer kepada orientation lah untuk M. Kemudian untuk S ni adalah refer pada dia punya spin elektron. Spin elektron ada dua aja. Satu half, positif, kemudian satu lagi positif, satu lagi negatif half. Positif half satu, kemudian negatif half satu. Untuk ni semua keseluruhan set ni dia seolah-olah macam kalau analogi saya bagi adalah kita pergi ke satu rumah. Dalam rumah tersebut kita contohlah ni kan, kita pergi satu rumah n equal to 1 ni, maksudnya dalam tu kita tengok ada satu bilik saja rumah tu. Tapi bila kita pergi ke rumah satu lagi, kepada contohnya rumah tu dianggap sebagai n equal to 2, maksudnya dalam tu kita tengok dia mesti ada dua bilik. Ada dua bilik di dalam rumah tu. Kemudian kalau n equal to 3, so dia ada lebih lagi, sampai ke 3 bilik. Ataupun kita kata 3 bilik lah. Dan di segi pecahan tu nanti kita nak tengok lah dia punya position. Maksudnya untuk set quantum number yang dilabelkan ni NLMS ni adalah kedudukan elektron di dalam orbital sehingga kepada spesifik kedudukan elektron tu dalam bentuk spin macam mana lah. So sama ada dia duduk pada elektron tu, elektron dia akan diisi ikut increasing energy
orbital. Dia akan masuk satu. Okey, first kali dia masuk seorang dulu, single dulu. Okey, kemudian dia pairing up. So itu kita akan bincang dalam 2.3 nanti. Okey, berkaitan dengan afbau apa semua lah. Okey, so untuk yang keterangan ini saya nak bincangkan yang ni saja. Okey, so kita nak identify bagi setiap n ni, permulaan ni n dia. Kita nak tahu berapa bilangan orbital yang ada di dalam setiap n yang dilabelkan nanti. So kita tengok kalau n equal to 1 ni, okey, bermaksud dia hanya ada satu orbital di dalam n equal to 1. Okey, kemudian kita tengok n equal to 2, make sure dia ada dua orbital di dalam n2 ni. Kemudian untuk yang ketiga n equal to 3, kita tengok dia number 3. Okey, prinsipalnya 3, dan dia punya orbital di dalam n equal to 3 ni adalah dia ada 3 orbital yang wujud. Okey, so kita nak tahu dari segi bilangan dia, jenis macam mana shape dia. So kita tengok kedudukan dia ikut susunan ni. Okey, susunan SPDFGHI ni. So kebiasaannya kita hanya bincangkan SPDF saja. Okey, so kalau lagi banyak, maksudnya lagi kita tambahlah dia punya suborbital. So kita panggil suborbital. So kita ada orbital kat sini, kemudian dia ada suborbital. So kita boleh juga panggil orbital lah bagi setiap satu ni. Okey, contoh kalau kita tengok n equal to 1 ada satu sahaja orbital, dia mesti dimulai dengan S sahaja. Okey, bila kita tengok n equal to 1, okey, dalam tu ada satu orbital saja. So orbital dia mesti dimulai dengan S dulu. Okey, so dia tak ada yang seterusnya. Dia hanya dibenarkan untuk S sahaja bagi n equal to 1 sebab dia ada satu je dalam tu. Okey, kemudian pergi ke n equal to 2, dia ada dua pula orbital dalam tu. So dia mesti ada S, kemudian yang kedua mesti sebelah dia. So dia ada dua ni lah. Okey, S dengan P. So kalau kita tulis tu 2S dengan 2P orbital. Okey, kemudian kita pergi ke yang n equal to 3 ni. So maksudnya dalam tu mesti ada 3 orbital dalam tu. So mesti dimulai dengan S dulu, kemudian P, satu lagi, so D lah. Kalau dia ada n equal to 4, tambah lagi, dia akan ada 4 suborbital di dalam orbital ataupun pada n equal to 3. So kita nak tahu berapa bilangan orbital yang akan wujud di dalam setiap n ni. Kita tengok n tu ditulis berapa. Okey, n tu ditulis 4, maksudnya dalam tu mesti ada 4 suborbital di dalam tu. So dimulai dengan S, P, D, F. Okey, boleh clear tak? Okey, so dari segi n ni, okey, kita kata principal quantum number. Kemudian principal quantum number ni dia dalam bentuk orbital, jenis orbital dia lah. So nanti dia akan tulis lah contoh. Kalau kita nak tulis kat sini, katalah pada n2. Okey, katalah pada n2 ni orbital apa yang wujud di dalam n2 ni. So kita tengok n equal to 2. Okey, energy level dia sama dengan 2. So maksudnya dari segi orbital yang kewujud di dalam n equal to 2 ni, dia ada dua bilang 2 lah. So yang pertama adalah dia mesti 2s. Okey, kena ambil s dulu. Kemudian yang kedua sebelah dia p. So kita kena tulis dia ada 2p orbital. 2s satu dengan 2p orbital kalau pada n equal to 2. So kalau n equal to 3, maksudnya dia akan jadi n equal to 3, maksudnya dia ada 3s satu, kemudian dia ada 3p, kemudian dia ada 3d. So mesti ikut susunan SPDF GHI ni. Okey, boleh. Kemudian untuk L ni refer to shape. Okey, shape kita ada jenis shape dia dan drawing pun ada. So untuk S orbital, okey, shape kita adalah yang ni, spherical shape. Okey, bentuk bulat macam bola pingpong. So kalau tengok bola pingpong ke bola tenis ke, so tu adalah spherical shape. Kalau 3D kita cucuk cucuk axis dalam tu, cucuk lidi ke dalam. Kalau ambil bola pingpong tu, kita tebuk atas tu dengan bawah, tembus, kemudian kita buat axis XY, kemudian XY pula X, kemudian paksi Y tembus, kemudian paksi Z. So dia mesti dalam 3D berlawanan lah. Okey, 90 degree kepada X dengan Y tu. So kita cucuk di tengah-tengah tu, so dia akan jadi bersilang 3 kan. So dia sebagai axis X, Y, Z. Okey, kemudian yang kedua,
Okey, kalau shape kita tu adalah p orbital. Okey, dan dari segi set quantum number untuk shape ni, okey, ni adalah mewakili L dia lah. So untuk number ring ni adalah dia punya L. So kalau bentuk tu s orbital maksudnya spherical shape. Okey, number bagi spherical shape ataupun s orbital ni adalah L equal to 0. So inilah yang dikatakan number. Yang ni dia punya jenis shape dia apa semua. Okey, bila nak set quantum number, so shape di sini kita kena labelkan dalam bentuk number. So untuk s orbital mewakili kosong. Kemudian p ikut turutan ni. Kalau sini kosong, sini kosong, maksudnya L dia sini 1, sini 2, sini 3, 4, 5, 6. So dia berturutan macam ni. Okey, dan di sini kita panggil dumbbell shape. Okey, untuk p orbital adalah dumbbell shape. So nanti macam mana kita nak draw, kita akan bincang kemudian lah. Kemudian kita ada d orbital, dipanggil apa? Clover leaf. Okey, clover leaf ni bentuk daun 4 kelopak. So dia punya number bagi d orbital ni adalah L equal to 2. Okey, boleh dapat. Kemudian kalau F ni tak dibincangkan lah. Okey, untuk F kita hanya bincangkan dari segi shape nya adalah untuk spherical shape, kemudian dumbbell shape dan seterusnya clover leaf. Okey, kemudian kita pergi kepada M pula. Untuk M, okey, di dalam setiap orbital ni dia ada pecahan suborbital dia. Okey, maksudnya dia ada pecahan lagi dalam tu. So untuk S, dia mesti dimulai dengan satu platform. Okey, kalau tengok dia S orbital, okey, satu platform je ada. Okey, kemudian kalau p orbital ni dia pecah kepada subatomic dia adalah suborbital dia sampai 3. So maksudnya kita buat nampak macam bentuk piramid lah. Kalau susunan dia S, P, D, F, so dia akan bentuk piramid. Maksudnya S tu mesti kosong, di ada satu je platform. Ni boleh dalam bentuk platform ataupun boleh dalam bentuk box. Okey, kita nak tulis dalam bentuk box pun boleh ataupun dalam bentuk platform. So platform lebih mudah. Okey, kemudian untuk p orbital kita kena tahu, untuk p orbital dia akan ada 3 suborbital p. Okey, kita ada 3. So maksudnya kita akan buat macam ni. Dia ada X, Y, Z. Maksudnya dumbbell shape tu ada pada kedudukan X1, kedudukan Y1, kedudukan Z1. Okey, so tu dari segi dia punya shape dia adalah dumbbell shape. Kemudian orientation bagi dumbbell shape yang akan wujud di dalam orbital kita adalah dia akan refer kepada M tu orientation dia, maksudnya pada paksi X, paksi Y, paksi Z. Ni terpulang X, Y, Z ni terpulang mana-mana satu nak dilabelkan sebab bagi p orbital tiga-tiga orbital ni adalah same energy orbital. Okey, so dia akan sama, maksudnya elektron nanti nak masuk terpulang kat dia, nak masuk di mana-mana tempat. Okey, setiap satu ni dia dilabelkan number. So number-number bagi setiap satu ni lah kita panggil M, magnetic quantum number. So dia lebih dalam sikit, masuk ke dalam. Okey, kita dah jumpa rumah, lepas tu masuk dalam nampak bilik pula. Masuk bilik sekali nampak pula katil. Okey, katil pula double decker, atas bawah. So seorang duduk atas, seorang duduk bawah. So nanti elektron masuk nanti terpulang kat dia, dia nak duduk di mana-mana. So dari segi label dah kita boleh buat label-label kedudukan elektron yang akan dimasukkan. Okey, so untuk P ni kita ada M equal to -1, atau selalunya kita akan mulakan dengan kosong dulu, kemudian belah kanan +1, kemudian belah kiri -1. So senang. So untuk P orbital ni kita tengok L dia berapa. Okey, P orbital shape adalah bersamaan dengan numbernya L equal to 1. So maksudnya magnetic quantum number dia mesti berdasarkan 1 ni, plus minus 1. Okay, so dia mesti dimulai dengan kosong dulu, kemudian +1 kanan, -1 belah kiri. Okay, dan seterusnya untuk D orbital kita tambah kanan lagi 2, maksudnya dia akan ada 5 suborbital ber-D. Okay, so sini kita ada beberapa label yang dah spesifik dah, dan kena ingat dia punya label bagi setiap orbital ni. Okay, so di sini contoh kita tengok L equal to 2 kan nilai dia, maksudnya dia akan ada plus minus 2 lah dia punya maksimum minimum dia. So kita kena tulis dulu, start pada 0, +1, +2, kemudian belah kiri -1, -2. So kita bilang semua, ada 5. Okay, dan sebenarnya yang F ni dia ada 7, maksudnya tambah 2 lagi, turun bawah tambah 2 lagi.
So itu adalah berkaitan dengan turutan SPDF shape. Kemudian dia pergi ke magnetic quantum number, bagi shape tersebut ada berapa platform yang wujud di dalam p orbital. Dia ada 3 platform dia. Okey, 3 sub orbital bagi p. Maksudnya dia akan ditulis, boleh ditulis sebagai px, okey, py, pz. Maksudnya untuk orbital p punya. Okey, so untuk orbital d punya, so kita ada beberapa nama lah. Kita ada x square minus y square, kita ada z square, kita ada xy. Okey, so dia punya dxy, dzy, dxz. So semua ada, kita ada 5 jenis bagi d orbital, dan kena belajar draw nantilah. Okey, seterusnya yang terakhir kita tambah lagi 2 kiri dan kanan selain daripada 5 yang ada, tambah kiri dan kanan. So make sure dia ada minimum, maksimum mesti bersamaan dengan nilai L dia. Okey, kalau kita nak tahu L ni, kita kena banding sebelah macam ni lah. Maksudnya L ni berapa. So make sure dia kurang daripada N. L ni adalah kurang daripada N, kurang 1 daripada N. Kemudian M pula dia equal to L dia. So kalau L dia ada apa? 2, bermaksud di sini mesti ada positif, negatif 2. Okey, kemudian di tengah-tengah aturkan. Kalau negatif 2 dulu, negatif 1, kosong, positif 1 dan positif 2. Okey, kalau S pula refer to spin elektron. So spin elektron ni adalah berkaitan dengan elektron macam ni. Kalau kita isi pada satu platform tu elektron masuk, so dianggap sebagai half positif. Okey, kemudian kalau dia ada 2 elektron dimasukkan, so maksimum 2 elektron bagi setiap platform tu, dia boleh share elektron pair saja 2 elektron. So dia akan opposite direction lah. Okey, so kita tak boleh ada number yang sama. Set quantum number dia tak ada number yang sama. So dia mesti different number. Kalau yang lain semua sama dah, so spin dia tak sama. Okey, so kita mesti dapat set yang tak sama lah. Okey, so itu berkaitan keterangan ini, dan sikit kita nak menjawab soalan ni sebagai contoh. Okey, give one set of possible quantum number for an electron in 2s, 3p and 4d. Okey, so dia nak set quantum number, satu saja set quantum number. So kita boleh tulis dia punya contoh. Okey, so ni kita dah ada senarai ni kan. Okey, sikit saya ulang balik. Okey, kita nak tulis 2s, 3p, 3d. Okey, 2s, 3p, 3d. 2s, 3p, kemudian 3d ke 4d. Okey, 4d. Okey, kita ada 4d. Okey, so dia nak set quantum number, maksudnya refer kepada NLMS. Okey, bagi elektron kat atas ni, dekat 2s ni, so kita tahu dia ada satu saja platform dan elektron boleh diisi, refer kepada magnetic dia lah. Okey, so untuk yang ni N kita equal to 2, L kita dia mesti kurang 1 daripada sini, maksudnya dia mesti ada P sahaja orbital. Okey, pada 2s ni 2s lah, 2s kosong, shape bagi s orbital kosong, dilabelkan kosong. Kemudian M dia, okey, kebetulan memang satu ni saja platform bagi orbital S, so dia pun satu juga. So dia bukan satu, dia refer kepada yang pertama tu dilabelkan kosong. Okey, kemudian kita ada S, elektron boleh diisi, maksimum pada 2S ni adalah 2 elektron. Okey, jadi kita ada satu set adalah yang ni, kemudian kita ada lagi satu set, tulis balik. Okey, L equal to 0, M equal to 0, spin sahaja yang berubah, so negatif pula. So maksudnya dalam 2S ni dia akan ada, boleh diisi elektron tu maksimum 2 sahaja. So kita kena tulis 2 kemungkinan ni saja, dan soalan tanya nak satu set sahaja. So mana-mana salah satu daripada 2 set ni, so siapa tulis dia anggap betul ya. Okey, kemudian untuk 3P pula. Okey, untuk 3P kita ada N equal to 3, L equal to 1 lah, P orbital. Okey, kemudian M. So dalam P orbital ni kita ada 3 platform tadi. Okey, maksudnya dia akan ada kalau nak buat kosong, so dia mesti sama dengan 1 ni kan. Okey, kemudian kita ada M lagi,
negative 1. Kita ada M lagi, positive 1. Okey, setiap satu ni dia akan ada spin elektron half positif dengan half negatif. Okey, bermaksud kalau kita tulis set dia, so kita akan tulis kalau yang ni kita ada 2 elektron boleh diisi p orbital macam ni platform dia. Okey, maksudnya ni adalah 3p orbital dan elektron tu boleh diisi maksimum macam ni. So maksudnya kita ada kosong kat sini, kosong, negatif 1, positif 1 magnetik dah. So di dalam magnetik yang sama, positif 1, dalam tu dia ada 2 spin. Okey, maksudnya kita kena tulis 2 set. Kemudian yang ni pun dia ada 2 set number, yang ni pun dia ada 2 set number. Maksudnya untuk p orbital maksimum dia akan ada 6 number lah. Okey, so 6 number. So di sini untuk M equal to 0 dia akan ada positive half dengan negative half lagi satu. Kemudian untuk negative 1 punya M tetap ada juga S positive half dan juga negative half. So 2, 4, 6. So kita ada maksimum 6 set untuk p orbital. Okey, kemudian d orbital kita ada 7 tadi, 5. Okey, maksudnya dia akan isi elektron, kalau isi penuh macam ni lah bentuk dia. Okey, kemudian dilabelkan kosong, positif 1, positif 2, negatif 1, negatif 2. So kita kena tahu d orbital adalah number dia 2. Okey, dan dia ada 5 suborbital d ni. Okey, dan kalau kita bilang set quantum number, setiap satu ni different quantum number. Maksudnya dia ada 10. Okey, so kita akan ada 10 set quantum number. Cuma dia minta satu. So mana-mana yang kena daripada 10 tu dikira betul lah dalam menjawab soalan ni. Okey, so dia nak 3 saja kan. So kita boleh pilih ni sebagai jawapan. Okey, atau yang bawah sebagai jawapan. Kena buat atau, tak boleh koma, sebab dia refer kepada satu set kemungkinan elektron tu duduk positif, kemudian satu set lagi kemungkinan elektron tu duduk dalam keadaan negatif. So dia dapat set yang tak samalah dia punya number dia. So pastikan setiap elektron dia tak akan ada number yang sama, set quantum number yang sama. So dia akan different bagi setiap elektron. Okey, kemudian habis untuk S punya. So mana-mana aja 2 jawapan ni, kita boleh pilih salah satu. Kemudian yang P punya, pilihlah daripada 6 elektron tu. Okey, ni yang atas punya. Okey, maksudnya kita pilih N equal to 3 tu. Okey, kita terlindung lah. Okey, N equal to 3 kita nak ambil pada position magnetik dia duduk pada kosong, sebab di sini kita tengok L1 ni p orbital. So p orbital kita kena ingat dia ada 3 subatomic dia punya orbital. Okey, kemudian boleh diisi berapa elektron. So kita buat setiap platform tu ada 6 elektron boleh diisi. Okey, kemudian yang terakhir kita ada d orbital. Kita bilang kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya dalam ni dia kena ada 10 elektron. Maksudnya kita kena ada 10 set. Okey, kalau contoh ni kita akan tulis apa? N 4 L, kita tengok d orbital 2. Okay, M ni terpulang, nak start 0 dulu pun boleh. Lepas tu spin elektron. Okay, bola positif half. So kita dapatlah satu set quantum number. Salah satu daripada 10 elektron yang boleh diisi di sini. So ini jawapan dia, contoh lah. Okay, maksudnya kita ambil yang arrow dia ke atas sebab positif. So ini pun positif juga, positif tapi dia different M. Okay, dia duduk pada different M, maksudnya dia different set quantum number. Okay, so rasanya itu dulu untuk kali ini, ataupun untuk pertemuan pertama bagi online ataupun bagi rakaman ni. So itu saja dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.